بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Qadr ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hambanya, iaitu di antara 10 malam yang terakhir, Allah menjanjikan kelebihan-kelebihan yang cukup bernilai kepada hamba-hambanya yang mencari malam Lailatul Qadar. Pada pagi subuh ini, tuan-tuan sekalian, jom sama-sama saya mengajak terutamanya diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, jom sama-sama kita merenung ayat Al-Quran surah Al-Qadr ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga ini, supaya kita dapat menghayati dan kita tadabbur apa yang cuba nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surah Al-Qadr Allah sebut inna anzalnahu, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, jika kita perhati ayat ni, kenapa Allah menggunakan lafaz jamak apabila membahasakan diri Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalna, ini lafaz jamak. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Para ulama tafsir apabila menyebut Allah SWT membahasakan dirinya sebagai kami, itu bermaksud, itu tanda betapa besarnya, betapa tingginya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang lain, kalaulah sesuatu itu nama yang cukup banyak, itu bermaksud nama itu adalah nama yang besar. Seumpama kalau kita faham bahawa malam Lailatul Qadar itu namanya adalah Lailatul Qadar, tetapi dalam arti kata yang lain, ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain Allah sebut bukan sekadar nama malam Lailatul Qadar, tetapi disebut juga malam Lailatul Ihsan, Lailatul Rahmah, Lailatul Maghfirah. Ini nama-nama yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sekali lagi para ulama menyebut bahawa apabila membincangkan tentang nuzulul Quran, perbezaan di kalangan para ulama berbeza dalam menetapkan tarikh. Kebanyakan ulama kita Nusantara kita pada hari ini masyhurnya kita memilih 17 Ramadan, dan itu juga yang kita sambut pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Ada juga masjid dan surau melakukan ceramah, kuliah dan sebagainya. Tetapi ada juga berpandangan bahawa malam Lailatul Qadar, yakni malam turunnya Al-Quran, iaitu pada malam 27 Ramadan, berasaskan nas daripada Al-Quran surah Al-Qadr ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Jadi soalannya, ustaz, macam mana kita duk sambut 17 Ramadan tu? Itu sah duk gaduh. Sebab ini khazanah Islam. Ini adalah pandangan-pandangan para ulama yang mereka itu beristidlalkan, mereka merujahkan di atas nas yang mereka ada. Jadi kita orang awam itu sudah bergaduh. Itu tugas ulama dalam menilai sama ada sah, rajih ataupun tidak di sisi mereka. Maka tuan-tuan sekalian, inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tuan-tuan, hari ini kita masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sultanul Ulama Al-Imam Mu'izz Abdul Salam yang wafat sekitar tahun 600 Hijrah begitu, dalam kitab dia Maqasidus Siyam, dia menyebut bahawa di antara objektif ataupun matlamat puasa bukannya untuk liyu'adzib, bukan untuk menazabkan hamba-hamba Allah SWT. Sebab ada orang apabila masuk bulan Ramadan, dia tak boleh makan makanan yang sedap, dia tak boleh makan roti canai, dia tak boleh makan nasi kandar, dia tak boleh makan makanan-makanan yang sedap. Sebab apa? Sebab taklifan ataupun tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim mesti kena puasa. Hatta perbahasan orang yang bekerja teruk ni tuan-tuan, kerja teruk ni kita dah tengok, buruh kasar, kena angkat benda-benda yang berat. Dalam mazhab Syafi'i, dia kena puasa dulu. Dia tak boleh awal-awal, aku ni buat kerja teruk ni, kira tak puasa terus. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, hang kena puasa dulu. Niat puasa dulu. Apabila hang tak mampu dalam pertengahan seharian kamu berpuasa, barulah diharuskan oleh agama syarak kita untuk dia berbuka puasa. Ya, baik. Di antara maqasidus siyam, di antara matlamat dan objektif berpuasa, yang pertama Allah nak ampun dosa kita. Yang kedua, Allah nak selamatkan kita daripada terjun api neraka Allah SWT. Ini matlamat dan objektif yang kita duk puasa, yang kita duk tahap makan minum ni tuan-tuan. Dua benda ni. Al-Quran ada maqasid, Al-Quran ada matlamat dan objektifnya. Kata ulama, apabila kita membaca ayat Al-Quran daripada juzuk yang pertama sampai juzuk yang ke-30, sekurang-kurangnya ada 6 tema besar yang Allah bincangkan di dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya ada 6 perkara objektif terbesar yang Allah nak bagi tahu kepada hamba-hambanya. Di antara maqasidul Al-Quran yang pertama, kata ulama, iaitu mentasahihkan akidah. Ini kita nak cerita tentang malam Lailatul Qadar ni turunnya Al-Quran. Kita cerita dulu maqasidul Quran. Yang pertama, mentasahihkan akidah kita. Itulah tujuan objektif maqasidul Quran. Semakin baik hubungan kita dengan Al-Quran, semakin bersih kepercayaan kita daripada khurafat, bid'ah, kepercayaan karut-marut itu. Dan begitu jugalah perjuangan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kepercayaan yang batil kepada kepercayaan yang sahihah, mentauhidkan Allah SWT. Itu nombor satu sekali. Yang kedua, kata ulama, iaitu mentakrir kemuliaan insan. Dalam arti kata yang lain, Allah mengangkat martabat insan. Tengok saja golongan as-sabiqun al-awwalun, mereka yang awal memeluk Islam. Ada di antara mereka hamba abdi yang tidak ada nilai di sisi bangsa Arab. Bilal ibn Rabah ni tuan-tuan tak ada nilai di sisi orang Arab. Pasal apa? Sebab dia hamba. Dia hamba, tak ada harta, kedudukan apa pun tak ada, keturunan pun orang biasa-biasa, keturunan hamba. Orang bahasa Arab ni tuan-tuan sekalian tak pandang orang lagu ni. Dalam ilmu sirah menyebut bahawa nyawa orang-orang hamba ni tuan-tuan berada di tangan majikan mereka. Ikut suka mereka. Mereka nak tuang yang panas ke? Mereka nak tumbuk bagi mati ke? Mereka nak buat bagi zalim ke? Itu di bawah maknanya kekuasaan majikan mereka. Islam datang mengangkat martabat mereka. Dan Islam tidak membedakan di antara kita ini, melainkan iman dan taqwa. Walaupun di sebelah kita tadi tuan-tuan sekalian, mungkin CEO syarikat yang mempunyai harta berbilion ringgit. Mungkin di sebelah kiri kita tuan-tuan yang kita solat subuh tadi ni bekas pengetua sekolah. Mungkin di hadapan solat kita tuan-tuan seorang pengurus syarikat yang cukup besar, mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Tetapi dia masuk ke rumah Allah, disolat, disujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Tak ada siapa pun beza di antara kita apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, yang ketiga kata ulama,
iaitu menyeru kepada pembersihan jiwa hamba-hamba Allah SWT. Dalam erti kata yang lain, maqasidul Quran, apabila kita membuka Al-Quran, Al-Quran adalah kitabut taubah, Al-Quran adalah kitabul hidayah. Siapa yang nak membersihkan jiwa-jiwanya daripada dosa dan maksiat, bukalah Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Siapa yang nak membersihkan hatinya daripada dosa dan noda, buka dan mentelaahlah Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran adalah kitab keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ilal maghfirah, bersegeralah kalian, yakni hamba-hamba Allah, untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, maqasidul Quran adalah membina keluarga yang salihah. Ini dia tuan-tuan, yang ketiga ni. Dalam erti kata yang lain, Al-Quran ajak kepada kita bahawa jangan kita tengok jaga diri kita saja, jaga juga ahli keluarga kita. Ya, pembinaan sebuah masyarakat yang hebat, ia bermula daripada institusi keluarga yang hebat. Tuan-tuan sekalian, pemimpin yang hebat, dia lahir daripada ahli keluarga yang memahami, tuan-tuan sekalian, yang memberi sokongan dan dorongan kepada pemimpin tersebut. Seseorang yang telah berjaya, kita kena ucap juga tahniah kepada ahli keluarga dia. Kerana apa? Kerana bersabar di atas karenah-karenah, bersabar di atas kesusahan, keresahan dan sebagainya. Pasal apa? Sebab keluarga ni tuan-tuan, dia membentuk individu kita. Nah, sebab itulah Abdullah Ulwan, Syekh Abdullah Ulwan yang mengarang kitab Tarbiyatul Aulad, betapa pentingnya tuan-tuan pembinaan keluarga itu, pembinaan individu yang hebat bermula daripada institusi keluarga. Dan Islam ajak macam tu, jaga keluarga. Ya, kalau kita pakat jaga keluarga kita, insya-Allah kita akan membina sebuah negara, sebuah umat yang hebat. Yang kelima, kata ulama, membina ummah yang menjadi saksi kepada kemanusiaan. Dalam erti kata yang lain, membina ummah yang bersatu padu. 2-3 hari lepas, saya terlibat dalam satu pertemuan dengan Cikgu Azmi Mapim. Dia membentang satu statistik kajian tentang umat Islam, pergolakan umat Islam di Asia Selatan. Ya, Asia Selatan ni tak mana tuan-tuan? Bangladesh, ya, India, Pakistan, itu Asia Selatan. Membentangkan statistik umat Islam yang paling ramai sekali di mana? Di Pakistan. Dan di sanalah pergolakan umat Islam paling teruk di sana. Jutaan umat Islam yang berada di sana. Ya, ulama-ulama yang menguasai madrasah mereka di sana bergelut di antara satu sama lain, bergaduh di antara satu sama lain. Ya, kajian statistik mengatakan bahawa tahap korupsi, yakni tahap rasuah yang paling tinggi adalah negara umat Islam. Allahu Akbar. Nah, urus tadbir yang baik, ya, rule of law, ikut undang-undang dengan betul, ya, hormat undang-undang dan sebagainya, tidak menipu, tidak mengkhianati rakyat dan sebagainya. Ya, yang banyak rasa adalah negara umat Islam. Ini dimentang kepada kami, wakil dari Persatuan Ulama Kedah. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Cikgu Azmi dia tanya kepada kami, di mana kedudukan ulama-ulama kita? Di mana bersatunya umat Islam pada saat ini? Maka soalan itu perlu dijawab kepada kita. Maqasidul Al-Quran mengajar kepada kita bahawa semakin dekat umat Islam dengan Al-Quran, semakin bersatu kita untuk membina seumpama kalbunyan yashudduhu ba'duhu ba'da. Lihat saja umat Islam di Palestin pada hari ini. Ya, kita boleh beriktikaf, kita boleh berzikir, kita boleh datang ke rumah Allah dalam keadaan aman sentosa. Umat Islam kita di Palestin tuan-tuan, ada yang kena tembak, ada yang kena terajang. Nak pergi mana? Nak pergi masjid untuk melakukan ibadat di sana. Di mana umat Islam yang berada di luar kota Palestin? Maka kena tanya kepada jiwa-jiwa kita.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang terakhir, maqasid Al-Quran adalah berdakwah ataupun menyampaikan apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran. Ini tujuan Al-Quran. Bukan sekadar untuk dilagukan saja, bukan sekadar untuk diqiraatkan saja, tetapi Al-Quran perlu didakwahkan, perlu diundang-undangkan, perlu menjadi manhaj dalam hidup seorang muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran. Kita sudah sebut tentang Al-Quran. Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Para ulama apabila membahaskan makna Lailah dan Al-Qadar, apa maksud Lailatul Qadar? Kita dah faham Lailatul Qadar. Apa maksud Lailatul Qadar? Lailah, kata ulama, iaitu merujuk kepada tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar. Itu maksud malam. Al-Qadar, menurut Al-Imam Ibn Qudamah dalam Mughni jilid yang ketiga, iaitu bermaksud iaitu malam yang mulia, malam yang diberkati, yang diagungkan dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang cukup banyak di sisi agama Islam. Malam Al-Qadar ini, Lailatul Qadar. Dan banyaklah para ulama membahaskan, seperti Az-Zuhri mengatakan bahawa pada malam Lailatul Qadar para malaikat menurut, mereka turun untuk melihat hamba-hamba Allah melakukan ibadat kepada Tuhan. Hujahannya daripada surah Al-Qadr ayat yang kelima, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang bermaksud pada malam itu, yakni malam Al-Qadar, turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril alaihi salam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Dan malam itu penuh kesejahteraan sehinggalah terbit fajar, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Bila terbit fajar, bila habis ini subuh, mana habislah maknanya ya malam Lailatul Qadar. Soalannya tuan-tuan sekalian, ya soalannya, bila berlakunya malam Lailatul Qadar? Nak kena tanya, bila berlaku malam Lailatul Qadar? Sekali lagi para ulama berbeza pandangan. Oh, rupanya ustaz, kami nak tahu satu pandangan cukuplah. Saya nak bagi tahu bahawa ini sikap para ulama. Ulama kita ni tuan-tuan, ini khazanah di kalangan para ulama sarjana Islam, dan mereka itu bercakap berasaskan nas apa yang mereka ada. Sebab itu apabila kita membuat perbandingan dalil dan nas ini, maka kita akan tahu mana dalil yang rajah, mana dalil yang kurang rajah. Para ulama apabila berbeza pendapat dalam menentukan bila malam Lailatul Qadar. Pendapat yang pertama dihujahankan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan mereka berpendapat bahawa malam Lailatul, dan pendapat ini pendapat yang paling terkuat di kalangan para ulama yang lain, iaitu pada malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Dan ini berasaskan satu hadis riwayat daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sesiapa yang mencari Lailatul Qadar, dia hendaklah mencari pada malam 27 Ramadan. Mereka berpandukan nas itu. Maka ustaz, kalau kata 27 Ramadan, jadi malam ni awal lagi, kita relax lah ustaz. Sabar dulu. Sebab saya akan cerita, ada juga dalil-dalil yang lain berkaitan dengan, ada juga malam-malam yang Nabi sebut tentang Lailatul Qadar. Pendapat yang pertama, ulama kata pada malam 27 Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa pada malam 23 Ramadan. Ada juga 23 Ramadan. Dan ini juga berasaskan satu dalil daripada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Unais radhiyallahu an, dan juga menurut Al-Imam At-Tahawi, taharral Lailatul Qadri lailata 23. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Al-Qadar pada malam 23 Ramadan. Maknanya malam 23 Ramadan ni, nak main ni 23 hari lagi ni. Ya. Begitu juga kata ulama, iaitu pada malam 21 Ramadan. Ya, berasaskan dalil daripada Abu Daud, Baihaqi dan Ibn Mas'ud mengatakan bahawa utlubuha lailata 17 min Ramadan wa lailata 21 wa lailata 23.
Kata Nabi SAW, tuntutlah malam Lailatul Qadar pada 17, 21 dan 23 Ramadan. Malam-malam ni Nabi kata berikan tumpuan. Malam-malam tu berikan komitmen. Jangan khalid. Jangan duk kaluk buat kuih raya, buat waktu lain. Malam itu sangat penting. Man qama ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, di sisi Islam malam itu bermula pada masuknya maghrib. Tuan-tuan sekalian, masuk saja maghrib, bermulalah malam, disebut sebagai Lailah. Man qama, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, ya, dengan penuh mengharapkan keampunan dan juga pahala di sisi Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Dalam sebagai riwayat yang lain, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di siang hari, ya, maknanya siang pun ada fadilat, malam pun lebih-lebih lagi ada fadilat dan kelebihan-kelebihan tertentu di sisi Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan begitu juga kata ulama, pendapat yang kelima, iaitu pendapat yang disebut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, iltamisu lailatul qadri akhiri lailatin min Ramadan. Kata Nabi SAW, carilah malam al-qadar pada akhir malam-malam Ramadan. Maknanya 10 malam terakhir tuan-tuan sekalian, Nabi memberikan tumpuan sepenuhnya. Sehingga dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat ni tuan-tuan, apabila Nabi masuk 10 malam Ramadan, Nabi ni seolah-olah tak kenal para sahabat. Seolah-olah tak kenal, sahabat ni tak kenal. Pasal apa? Sebab Nabi beri fokus. Nak sembang pun sembang sikit-sikit dia. Ya, nak sembang pun sembang sikit-sikit dia. Sebab apa? Nabi memberikan tumpuan kepada ibadat khususnya qiyam, berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Soalannya tuan-tuan sekalian, kenapa Allah merahsiakan malam Al-Qadar? Soalannya, tuan-tuan, kan lebih mudah Allah bagi tahu, Allah habaq siap-siap malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, ampa bagi tumpuan malam tu, kan lagi mudah. Tapi saja Allah nak menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Kata ulama, ada hikmahnya. Antara hikmah Allah menyembunyikan malam Al-Qadar, kata ulama, yang pertama, malam itu malam yang besar. Pastinya Allah nak kita ni berusaha untuk mencari kelebihan-kelebihan tertentu dalam Al-Qadar. Benda mahal, benda hebat, benda mulia, benda yang banyak Allah bagi fadilat tertentu pada malam tersebut, mestilah kena usaha, kena buat kerja. Nak berjaya, nak jadi orang yang hebat, hang kena berusaha menuju ke arah kejayaan tersebut. Masakan tidak, hang nak jadi orang kaya tapi malah nak menjadi orang yang berjaya dalam pendidikan, berjaya dalam perniagaan dan sebagainya, dalam kerjaya kita, dalam karier kita. Nak jadi orang yang berjaya, hang kena buat kerja, kena berusaha, tak boleh nak goyang kaki. Begitu juga malam Al-Qadar, hang kata nak dapat 1000 bulan, bahkan lebih daripada itu, nak goyang kaki saja ke? Kena cari malam tu. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Para ulama apabila memberikan tafsiran, ya, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kata ulama, apabila membincangkan tentang di kalangan para orang Arab, orang Arab ni tuan-tuan, apabila mereka nakkan, mereka nak menggambarkan benda tu banyak, benda tu besar dan banyak tuan sekalian, mereka akan menyebut, baik aku hidup 1000 tahun pun tak apa. Tuan-tuan, boleh saja dia kata, kalau aku hidup 200 tahun pun tak apa, kalau aku boleh hidup 300 tahun pun tak apa. Sebab mustahil akal manusia orang boleh hidup sampai 300 tahun. Betul yang sekalian? Nah, mustahil lah. Kalau ada pun tuan, sangat-sangat terpencil. Adakah sampai 300 tahun? Tak tahu nak kata, wallahu alam. Nah, 300 tahun mustahil. Tapi dah orang Arab kata,
kalaulah aku nak hidup, biar aku hidup 1000 tahun pun tak apa. Sebab itu menggambarkan bahawa banyak dan juga berbilangnya makna tersebut. Begitu jugalah tafsiran yang Allah sebut bahawa khairun min alfi syahrin, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Maknanya malam Al-Qadar itu Allah sebut dalam Quran, sebagian ulama mengatakan bahawa kelebihannya lebih baik dan lebih bernilai berbanding dengan 1000 bulan. Lebih daripada itu lagi, bukan 1000 bulan maknanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soalannya pada pagi subuh ini tuan-tuan sekalian, apakah alamat-alamat malam Al-Qadar? Apa alamat-alamatnya? Apa tanda-tandanya? Ada orang kata tanda-tanda tuan-tuan sekalian, bila makit subuh dah malam qiyamul lail kita tengok tuan sekalian, pokok-pokok duk sujud. Wallahu alam. Saya tak jumpa riwayat tersebut. Kalau ada, bagi dekat saya nak cek riwayat tersebut. Di mana rujukannya? Apa sanadnya? Kita nak cek. Wallahu alam. Saya tidak jumpa pendapat tersebut. Yang saya dapati bahawa menurut para ulama, dan ini disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dalam Umdatul Qari jilid yang ke-11. Dia menyebut bahawa di antara tanda-tanda malam Al-Qadar itu bermaksud sesungguhnya matahari keluar setiap hari antara 2 tanduk syaitan kecuali pada pagi malam Al-Qadar. Maknanya malam Al-Qadar di antara tanda-tanda pagi subuh esok tuan sekalian, pagi yang hening, pagi yang tak begitu panas. Dia tak sama macam panas sebelum-sebelum ni, dia tak sama. Pagi itu kita tengok amboi tenangnya. Pagi itu dengan penuh keheningan, sejuk yang tak sejuk sangat, panas pun tak panas sangat. Kita rasa tenang saja pada pagi tersebut. Para ulama menyebut bahawa kalaulah kita mendapati dan kita tahu di antara tanda-tanda yang kita tahu dan kita yakin bahawa dia dah malam ni malam Al-Qadar, kita yakin dah malam ni malam Al-Qadar, bagaimana kaedah kita berta'amul dengan Lailatul Qadar? Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Lailatul Qadar? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid yang ke-4, dia mengatakan bahawa jangan kita pergi cerita dekat orang. Jangan. Dah kita yakin bahawa aku duk rasa dia dah hak Ustaz Ihsan abang tu, dia dah malam ni Al-Qadar, malah hak semalam tadi ni Al-Qadar, dia pergi cerita ke orang. Jangan. Imam Al-Hafiz Ibn Asqalani kata, jangan pergi cerita ke orang, biar kita dengan Tuhan saja. Dan dia merujuk kepada satu dalil daripada surah Yusuf ayat yang kelima, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengambil satu cerita daripada ucapan Nabi Yaqub alaihi salam kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yaqub pesan kat Nabi Yusuf, Yusuf ni hang jangan duk cerita apa dekat adik-beradik hang. Qala ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau menceritakan mimpimu, la taqsus ru'yak, jangan handuk cerita mimpi-mimpi hang ni kepada adik-beradik hang. Sebab apa? Sebab adik-beradik hang ni hati mereka tak bagus, takut-takut mereka merancang rancangan-rancangan yang jahat kepada kamu. Jangan. Sebab tu jangan kita duk cerita tuan-tuan sekalian benda-benda yang pelik yang terjadi dalam diri kita. Walaupun kita yakin malam tu Al-Qadar, jangan kita duk cerita. Kita cerita mimpi ni sekian-sekian, mimpi benda-benda yang pelik-pelik. Jangan duk cerita, biar kita dengan Tuhan saja. Kalau nak cerita sekalipun tuan-tuan, ceritalah ataupun dekat-dekat sahabat ataupun orang yang kita boleh mempercayainya dan kita yakin bahawa dia tidak menimbulkan fitnah kepada kita. Ni ulama pesan. Sebab tu dalam kaedah fiqh yang sangat terkenal, saddu dhara'i, cegah benda ni tuan-tuan. Agama cegah daripada berlakunya benda-benda yang pelik-pelik ni tuan-tuan sekalian. Kaedah saddu dhara'i ni tuan-tuan, ia dibina dengan nas yang kuat. Bukan ulama reka macam tu saja. Kaedah saddu dhara'i mencegah tuan-tuan sekalian daripada benda-benda yang berlaku, benda-benda yang pelik-pelik ini. Ia dibina di atas nas daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ni qawaidu fiqhiyah ni.
Sebab tu agama ajak kat kita ni tuan sekalian, jaga bagi betul benda ni supaya tidak menimbulkan fitnah kepada agama kita sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya tuan-tuan sekalian, bagaimana salafuna salih apabila mereka berinteraksi dengan malam Lailatul Qadar ataupun pada 10 malam yang terakhir? Menurut Aisyah radhiyallahu anha, ini disebut dalam kitab Jami' Sahih Muslim, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahyana al-laila wa ayqadha ahlahu wajadda wa shadda al-mizar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menjelang 10 malam yang terakhir, Nabi menghidupkan malam dengan beribadat, Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Ini sunnah. Walaupun kita tahu anak-anak kita ni tak bangun, kita tahu dah dia ni jenis balok liang, tapi dak, sunnah kita kejut juga anak-anak kita. Kejut, ni balong, bangun, jom kita bangun qiyamul lail. Balong, jom bangun kita baca Quran. Walaupun kita tahu dia ni jenis balok liang, tak apa, kejut dia. Nah, untuk kita mendapat pahala sunnah, Nabi kejut ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam-malam al-qadar. Nah, wajadda wasyadda mizar, dan ya, Nabi memperketatkan kain. Nabi menjauhkan daripada hubungan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, nah, dalam kitab Lataiful Ma'aris muka surat 160, berkaitan dengan bagaimana interaksinya Sufyan Ats-Tsauri, tuan-tuan. Ini seorang tokoh ulama tabi'in dalam ilmu hadis. Kalau kita belajarlah ilmu ruwaul hadis, kita akan kenal siapa Sufyan Ats-Tsauri, dan dia hidup sezaman dengan Sufyan ibn Uyainah. Ya, ini dua orang tokoh ulama hadis yang sangat hebat, yang sangat terkenal pada zaman mereka. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia menyebut bahawa ahabba idza dakhala al-'ashr al-awakhir ay yatahajjad bil-laili wa yatahajjad fihi. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, apabila masuknya 10 malam yang terakhir, aku lebih suka untuk melakukan tahajud pada waktu malam dan bersungguh-sungguh melakukannya. Maknanya apa? Dia tak biar. Sufyan Ats-Tsauri dia takkan biar 10 malam yang terakhir. Ada di kalangan umat Islam, ya, mereka melakukan qiyam dengan melakukan solat sunat tasbih. Nah, solat sunat tasbih walaupun dipertikai dari sudut sanadnya. Nah, dan saya berpandangan bahawa hadis solat sunat tasbih adalah hadisun hasan. Hadis hasan. Hadis yang makbul, boleh untuk kita melakukannya. Para ulama Nabi pernah berpesan kepada bapa saudaranya Abdullah ibn Abbas tentang amalan-amalan ahli syurga. Nabi pesan, hang nak tahu dah amalan ahli syurga tu apa? Maka Nabi sebut tentang kaifiyat solat sunat tasbih. Maka Nabi bagi tahu bahawa kalaulah kamu tak mampu untuk melakukan tiap hari solat sunat tasbih, buatlah setiap Jumaat sekali. Kalau tak mampu hari Jumaat sekali pun tak mampu, buatlah walaupun seumur hidup walaupun sekali. Buat solat sunat tasbih. Nah, ini hadithun hasan. Walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan ini semua, saya berpandangan bahawa hadithun hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau tak mampu untuk solat sunat tasbih, sebab solat sunat tasbih ni tuan-tuan, dia panjang, dia lama, nak kena tasbih tu banyak. Nah, buatlah solat sunat qiyam yang lain. Nah, seperti solat sunat tahajud dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, kalaulah kita tak mampu untuk solat, ada orang dia bertugas malamnya, dia menjadi pengawal keselamatan, ya, askar-askar kita, tentera-tentera kita yang menjaga di perbatasan sempadan contohnya, dia menjaga keselamatan. Dia nak sembahyang macam mana? Kerja dia nak kena jaga keselamatan. Lagi kalau dia sembahyang lagi, musuh main masuk, menyeludup dan sebagainya. Maka kita kena faham bahawa menghidupkan malam itu bukan sekadar salat. Menghidupkan malam itu termasuklah mereka yang berdoa, yang bermunajat kepada Allah, yang beristighfar, yang memohon keampunan kepada Allah SWT. Dia termasuk dalam makna menghidupkan malam. Jangan dia spesifikkan hanya sekadar solat saja. Nah, dia hidupkan malam dengan banyak berdoa kepada Allah. Kerana doa, ad-du'aul ibadah, doa itu sendiri adalah ibadah.
Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang sering diungkap, yang pernah didengari oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada malam-malam Al-Qadar, iaitu doa yang setiap kali solat sunat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau golongkan kami di kalangan orang-orang yang masuk dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah kami, Kau lindungkanlah kami daripada terjun kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, jom sama-sama untuk kita memperbaiki, untuk kita mengislah, dan kita untuk memperbanyak dan memperkemaskan malam-malam 10 malam yang terakhir ini, untuk kita mendapat anugerah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Lailatul min khairi, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, ya, malam yang lebih mulia daripada 1000 malam. Muslimin, muslimat, 1000 bulan. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, saya setakat itu dulu perkongsian tazkirah subuh kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.